Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يسمع. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita bagi risalah An-Nuqayah fi Usulil Fiqhi karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Kita berhenti minggu lepas pada perbahasan kias. Okay, kita berhenti minggu lepas pada perbahasan kias dan Ana dah sebutkan bahawa kias ini adalah di antara dalil yang disepakati di kalangan mazhab yang empat. Okay. Begitu juga kias adalah kita cakap dalil yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga satu sudut yang lain dia berpijak kepada ijtihad. Okay. Ada sudut yang berkait dengan Al-Quran dan Sunnah dan ada sudut yang berkait dengan ijtihad. Bahkan kias adalah kemuncak ijtihad seperti mana yang dinukilkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i melihat kias adalah kemuncak ijtihad. Sehingga Imam Asy-Syafi'i menamakan kias itu sendiri sebagai ijtihad. Okay. Dan kita telah sentuh minggu lepas syarat ini, iaitu syarat kepada al-asl. Al-asl adalah salah satu rukun bagi kias. Kita dah belajar rukun kias ada empat. Okay, ada empat rukun kias. Rukun kias mesti kena ada al-asl, kena ada al-fara', kena ada al-illah, kena ada al-hukum. Al-asl adalah perkara yang sabit hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita nak kiaskan dengannya. Okay? Bila kita ada perkara yang tiada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, iaitu al-far'. Kita ambil al-far' ni, kita nak samakan dan kiaskan dengan al-asl, yang mana hukum dia dah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka al-asl adalah perkara yang dikiaskan kepadanya. Al-maqisu alaih. Manakala al-far' pula dipanggil oleh ulama kita sebagai al-maqis. Jadi kita dah belajar al-asl ini syaratnya ialah ia mesti sabit dengan dalil yang disepakati. Jadi macam nak sebut minggu lepas, kalau kita nak berdebat dengan, atau bukanlah kita nak berdebat, nak berdiskusi dengan orang yang bermazhab Hambali, kita nak menegakkan hujah kepada orang yang bermazhab Hambali bahawa berbekam dan mengeluarkan darah ketika bulan puasa itu tidak membatalkan puasa. Okey. Kita berhujah bahawa ada hadis. Okey, ada hadis yang mana mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa. Lalu kita kiaskan kepada hadis tersebut isu derma darah. Sebab derma darah hukumnya tak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia kes baharu. Derma darah ni al-far' lah. Kita ambil kes derma darah ni tadi, kita kiaskan dengan berbekam. Okay? Dan hadis berbekam itu tidak dipersetujui oleh mazhab Hambali. Sebab bagi dia yang lebih kuat adalah hadis yang mengatakan siapa berbekam maka dia telah berbuka puasa. Yang membekam dan dibekam telah buka puasa. Aftar al-hajimu wal mahjum. Bagi mazhab Syafi'i, hadis yang lebih kuat adalah hadis yang datang memansuhkan hadis tadi, iaitu hadis Ibnu Abbas, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan puasa. Okey. Jadi tak disepakati. Mazhab Hambali tak setuju dengan kita. Mereka ada hadis lain yang mereka pakai. Jadi bila kita buat kias ni, adakah kias yang kita buat ini menjadi hujah ke atas orang mazhab Hambali tadi?
orang tersebut selaku yang berpegang dengan mazhab Hambali, bila dia lontarkan kepada dia kias kita ni, yang mana kias kita berdiri di atas hadis Ibnu Abbas yang Nabi SAW sebut, yang Ibnu Abbas sebut, Nabi SAW berbekam dalam keadaan puasa. Kita kiaskan isu derma darah dengan hadis Ibnu Abbas. Adakah ini menjadi hujah kepada orang mazhab Hambali? Jawapannya tidak. Sebab orang mazhab Hambali dia tak setuju dengan dalil kita, dia ada dalil hadis lain dia pegang yang dia rasa lebih sahih. Okey. Syarat kedua kepada kias adalah al-far'. Al-far' mesti ada munasabah. Mesti kena ada munasabah. Apa maksud dia? Apa maksud wal far'u munasabatuh? Kena ada munasabah pada far'. Maksudnya apa? Maksudnya hukum al-far'u, perkara baharu yang tak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah ni, yang kita nak tahu hukum dia ni, yang kita nak buat kias dengan dia ni, kita nak kiaskan dia kepada benda lain ni, nama dia al-far', mesti kena ada munasabah di antara dia dengan perkara yang kita kiaskan. Saya bagi contoh. Dengan contoh insya-Allah lagi jelas. Nabi SAW bersabda, la yaqdiyanna hakimun ataupun la yaqdiyanna qadin wa huwa ghadban. Janganlah seorang qadi atau hakim itu memberi keputusan dalam keadaan dia marah. Janganlah seorang hakim itu atau qadi itu memberi keputusan dalam keadaan dia marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini cerita tentang apa? Tentang larangan ataupun hukum haram atau larangan untuk seorang qadi itu menetapkan hukum ketika marah. Bukan haram, anda silap, makruh. Makruh bukan haram. Makruh untuk seorang mufti, untuk seorang qadi itu memberikan hukum ketika dia marah. Apa ilahnya? Kata para ulama, ilah atau sebabnya kerana apabila marah, qadi itu tak mampu untuk fikir dengan tepat. Pemikiran rasionalnya terganggu. Kemampuan dia untuk membuat keputusan terganggu. Dengan marah, emosi dia tak stabil, seorang qadi itu mungkin memberikan keputusan atau hukum yang tak tepat. Tak tepat ataupun inilah kita cakap terpandu dengan emosi. Jadi sekarang ni, yang disebutkan dalam hadis adalah marah. Macam mana kalau kita kata, saya nak kiaskan hukum ini dengan hukum yang lain, iaitu seorang hakim memberi keputusan ketika mana dalam keadaan dia sangat mengantuk. Sangat mengantuk. Kita cakap kita kiaskan seorang qadi yang memberi hukum ketika dia sangat mengantuk ni dengan hukum qadi yang memberikan keputusan ketika dia marah. Okey, apa ilahnya? Kerana kedua-dua ini, sama ada qadi yang tengah marah sangat ni ataupun yang tengah sangat mengantuk ni, kedua-dua mereka berkongsi pada ilah yang sama, iaitu fikiran mereka terganggu. Kan? Bila qadi tu marah sangat, bila orang dia marah sangat, fikiran dia terganggu, betul tak? Dia tak boleh fikir secara rasional. Sebab tu manusia ni kalau dia terlalu marah, dia buat kerja yang pelik-pelik, dia buat kerja gila. Sebab dia punya pemikiran dia dah tak rasional lah. Terganggu. Sama juga dengan orang yang sangat mengantuk. Orang yang sangat mengantuk, kan, dia pun tak apa-apa nak faham. Dia mungkin baru bangun tidur, tak apa-apa nak faham. Kita tak boleh terus tuntut daripada dia hukum atau keputusan. Fikiran dia sedang terganggu. Maka kita kiaskan hukum memberikan keputusan ataupun qadi memberikan keputusan ketika dia sangat mengantuk ni dengan qadi memberikan keputusan ketika dia marah. Yang mana yang ketika dia marah ni ada hadis sahih yang menceritakan tentang hukumnya. Jadi ada munasabah tak? Ada munasabah, iaitu dari sudut
akal kita. Kita cakap illah ini di antara al-far' dan al-asl ada munasabah. Okey, minda kita rasa logik. Betul lah kita cakap kalau marah tak boleh bagi keputusan, qadi tak boleh bagi keputusan, sangat mengantuk pun samalah. Kalau dia mabuk pun samalah. Kalau dia letih pun mungkin samalah. Sebab apa? Semua tu adalah keadaan-keadaan yang membuatkan qadi itu fikiran dia terganggu. Okey. Kemudian manakala syarat kepada illah dan juga hukum ialah al-ittirad. Illah adalah perkara yang menentukan hukum. Al-illah iaitu sifat atau ciri yang ada pada suatu perkara yang mana kerana sifat inilah datang suatu hukum. Kan wal illatul wasful ladzi qad iqtada hukman bihadza mabhasul hukmin qada. Okey. Illah itu adalah al-wasf, sifat atau ciri yang ada pada satu perkara yang kerana dia muncul hukum. Kenapa haramnya arak? Kerana ia memabukkan. Memabukkan adalah illah. Kenapa kita dituntut untuk minta izin ketika nak masuk rumah orang? Ketika kita menjadi tetamu. Okey. Orang jemput kita datang. Kita jangan masuk terus. Kita minta izin dulu. Sebab apa? Nabi SAW bagi tahu innama ju'ila listi'zanu min ajlil basar. Okey. Sesungguhnya disyariatkan, diwajibkan untuk kita minta izin bila nak masuk rumah orang ini kerana untuk menjagakan pandangan. Okey, kalau tidak kita main serbu je masuk rumah orang dalam keadaan tuan rumah tak bersedia, nanti mungkin kita nampak aurat. Maka Nabi SAW sebut dijadikan hukum meminta izin itu kerana untuk menjaga pandangan. Min ajlil basar. Okey. Itu illah. Syarat illah ini dia mesti kena konsisten. Apa maksud konsisten? Bila ada illah, kena ada hukum. Bila tak ada hukum, kena tak ada illah. Itu kaedah dia. Okey, apa maksud al-ittirad? Okey, ana tulis. Apa maksud al-ittirad? Al-ittirad ini adalah kaedah yang kita biasa dengar, iaitu dalam bahasa Arab dia idza wujidat al-illah, apabila didapati ada illah, wujidal hukum. Hukum pun ada. Wujidal hukum. Okey. Wa idza adimat al-illah adimal hukum. Itu dia. Idza wujidatil illah, apabila illah wujud, wujudlah hukum. Idza adimatil illah, apabila illah tak ada, hilanglah hukum. Sebagian ulama kadang-kadang dia bagi kaedah, dia kata al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berlega sekitar illahnya dari sudut wujud ataupun tidak wujud. Jika wujudnya illah, wujudlah hukum. Jika tak wujudnya illah, tak wujudlah hukum. Itu ittirad. Ini yang kita panggil sebagai ini kita panggil apa? Ulama panggil dia ittiradul illah. Ittiradul illah. Konsistennya suatu illah itu. Okey, kerana apa? Kerana apabila illah itu tidak konsisten, kadang-kadang ada illah tiba-tiba tak ada hukum, maka itu bukan illah sebenar. Itu bukan illah yang sebenar. Kita tak layak untuk ambil sifat atau ciri tersebut untuk dikatakan atau didakwakan bahawa ianya adalah illah. Saya bagi contoh. Okey. Katakanlah ada orang cakap hukuman qisas dilaksanakan kepada pembunuh. Okey, dilaksanakan kepada pembunuh kerana ataupun illahnya adalah dia kerana pembunuh itu telah melakukan pembunuhan yang sengaja.
Kerana illah itu telah melakukan pembunuhan. Kita cakap pembunuhan lah yang sengaja. Okay, pembunuhan yang sengaja. Okey, kita cakap baik. Sekarang kita tengok, adakah pada semua keadaan yang mana illah ini ada, hukum ada? Ataupun mungkin dengan bahasa yang kurang rumit, yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita nak tengok, adakah mesti jika berlakunya pembunuhan yang sengaja, maka syarak akan hukumkan wajib qisas? Kita cakap tak. Ada keadaan yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan ana rasa mungkin beberapa mazhab yang lain, jumhur, jika seorang ayah membunuh anaknya, maka ayah itu tidak dilaksanakan ke atasnya hukuman qisas. Walaupun ayah tu bunuh anak dia sengaja. Kan? Selalu kita jumpa ulama fiqh sebut al-aslu la yuqtalu bi far'ih. Al-asl merujuk kepada ayah, mak, atuk, nenek, tidak dibunuh kerana faraknya, iaitu anak dia, cucu dia, anak dia lah. Okey. Jadi sekarang ni bila ayah tu dia bunuh anak dia dengan sengaja, ada illah tak? Kita cakap ada tak illah yang didakwa itu? Kita cakap ya, ada illah yang didakwa, iaitu pembunuhan yang sengaja. Kita tanya balik, ada tak hukum yang didakwa iaitu wajib qisas? Kita cakap tak ada hukum yang didakwa wajib qisas. Bahkan tak boleh buat qisas. Qisas terlarang untuk dilaksanakan. Jadi sekarang telah terbukti bagi kita ada satu keadaan yang mana illahnya wujud tapi hukumnya tidak wujud. Ini mengisyaratkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahawa illah yang didakwa tadi bukanlah illah yang sebenar. Jadi jika ada orang kata qisas dilaksanakan kepada orang yang melakukan pembunuhan yang sengaja, maka kita cakap tak tepat. Tak tepat. Itu bukan illahnya. Illahnya lain. Kerana telah terbukti sekarang illah yang sama ni ada tetapi hukumnya tak ada. Okey. Hukumnya tak ada. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perbahasan al-qiyas. Okey. Seterusnya kata al-Imam As-Suyuti, istishabul asli inda adamid dalili hujjah. Wa aslul manafi'i ba'da al-bi'tsati al-hillu wal madarri at-tahrim. Okey. Kita akan masuk kepada dalil yang seterusnya. Dipanggil dalil istishab. Yang mana hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, istishab ini disepakati oleh majoriti mazhab yang muktabar. Kalau ana tidak silap, sekurang-kurangnya 3 mazhab terima istishab. Mazhab Al-Syafi'i, mazhab Al-Hambali dan mazhab Al-Maliki. Bahkan istishab ini boleh dikatakan dekat dengan dalil-dalil yang disepakati. Dekat. Sehingga kan sebagai ulama usul fiqh, apabila mereka mengarang kitab mereka, lepas habis bab qiyas je, mereka masuk bab istishab untuk isyaratkan yang istishab ini hampir kedudukannya dengan dalil-dalil yang disepakati. Okey? Hampir. Hanya sahaja ulama kita menyebutkan seperti Al-Imam Tajuddin As-Subki, istishab ini kita tak gunanya sebagai dalil melainkan apabila kita dah tak ada dalil lain. Dengar kaedah tu baik-baik. Kita tak pergi kepada istishab melainkan setelah tak jumpa dalil lain. Bila kita dah tak jumpa dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dalil Al-Ijma', dalil Qiyas dan lain-lain, bila semua tak ada, barulah kita pergi kepada istishab. Istishabul asl. Okey? Kita tak pergi kepada istishab dalam keadaan dalil-dalil lain masih wujud.
Kata Imam As-Suyuti, istishab hukum asal ketika ketiadaan dalil adalah hujah. Nampak tak? Imam As-Suyuti disebut jelas. Ketika ketiadaan dalil adalah hujah. Apa maksud istishab hukum asal? Istishab hukum asal. Istishab ni apa? Istishab ni asal daripada perkataan sah. Sad, ha dengan ba yang maksud bersahabat, berteman. Sahiba, yashabu. Kan? Okey. Maksudnya berteman. Apa maksud apa kaitan di antara maksud berteman ini dengan apa yang kita tengah belajar sekarang? Maksudnya, bila kita tak tahu satu perkara tu apa hukum dia, kita berbalik kepada melihat kepada asalnya. Sebagai contoh, seorang manusia itu tidak ditaklifkan dengan suatu ibadat pada asalnya, melainkan datang agama dan mentaklifkan dia dengan ibadat-ibadat tertentu. Tapi pada asalnya dia tidak tertaklif dengan ibadat tertentu. Sehinggalah agama datang bagi tahu apa ibadah yang dia ditaklifkan. So kita tahu antaranya solat, zakat, kan, puasa dan sebagainya. Jika ada orang mendakwa, okey, ada di sana ibadah baharu yang mana kita ditaklifkan untuk buat juga. Sama macam solat, puasa, zakat dan haji. Apa dia? Katakanlah dia cakap, ibadah ni nama dia ibadah menyendirikan diri di dalam hutan untuk berbulan-bulan, bertahun. Dia kata ini wajib kepada semua orang. Wajib kepada semua. Dia kata ibadah menyendirikan diri di dalam hutan ini wajib kepada semua orang. Semua orang. Sama macam solat wajib kepada semua. Kan? Bila kita lakukan istishab, kita cakap apa? Kita cakap hukum asalnya ibadah yang didakwa ini tak wajib kepada semua orang sehinggalah terbukti dengan dalil bahawa ianya wajib kepada semua orang. Selagi tidak dibawa dalil bahawa ianya wajib kepada semua orang, balik kepada hukum asal iaitu ibadah ini tak wajib. Sebab manusia ni asalnya adalah dia tak ditaklifkan dengan ibadah tertentu melainkan setelah agama datang dan bagi tahu. Okey. Makanan dan minuman pada asalnya adalah untuk kita. Manfaat kita manusia yang ada kat muka bumi ni untuk kita makan dan minum. Kan? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kamu kesemuanya yang ada dekat bumi. Maksudnya asalnya semua makanan dan minuman untuk consumption kita. Consumption kita sebagai penduduk bumi. Sehinggalah Islam datang, Islam mengharamkan makanan dan minuman tertentu. Jadi jika ada minuman baru dekat sana, baru je orang cipta. Katakanlah minuman tu nama dia Slurpee. Katakanlah minuman tu nama dia Extra Joss dan sebagainya. Tak tahu apa hukum dia. Boleh tak saya nak minum? Kalau kita berbalik kepada hukum asal tadi apa? Hukumnya halal. Sehinggalah terbukti ada nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkannya atau yang sejenis dengannya. Jika tak ada, maka berbalik kepada hukum asal. Apa hukum minum Slurpee, Extra Joss dan sebagainya tadi? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Maka sebab itulah Imam As-Suyuti sebut, hukum asal bagi perkara yang bermanfaat, iaitu dalam kaedah yang selalu diulang oleh para ulama kita, al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah. Asal bagi satu perkara yang hukumnya bermanfaat adalah harus. Okey, harus. As long as dia bermanfaat, hukumnya harus sehingga terbukti ada dalil yang tak bagi. Okey, sehingga terbukti ada dalil tak bagi. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Kita pergi dekat gym, ada macam-macam cara untuk senam dan exercise. Senam lah, exercise, okay? Ada macam-macam mesin yang kita boleh guna untuk exercise. Bermanfaat tak senaman ini? Ya, bermanfaat.
Senaman yang kita boleh buat dekat gym bermanfaat. Apa hukumnya kita buat exercise yang pelbagai dekat gym tu, dengan pelbagai mesinnya, dengan pelbagai barangannya, dengan pelbagai beratnya, pelbagai posisinya. Hukumnya harus, asalnya harus dan boleh. Sehinggalah terbukti ada dalil yang melarangnya. Jika tak ada dalil yang melarang, apa hukum kita pakai contohnya alat treadmill untuk jogging dekat gym? Harus. Apa hukum kita pakai basikal stationary yang ada dekat gym? Harus. Okay, apa hukum kita pakai dumbbell angkat berat? Harus. Betul tak? Jadi perkara yang bermanfaat, hukum asal padanya adalah harus. Al-aslu fil asya'in nafi'ati al-ibahah. Manakala asal pada perkara yang mudarat, hukumnya haram. Al-aslu fil madar al-hurmah. Ataupun at-tahrim. Kan? Perkara yang mudarat, hukum asal padanya adalah haram. Sehinggalah terbukti halal kerana ada dalil ataupun kerana kes tertentu, kes darurat dan sebagainya. Kan? Sebagai contoh. Okey, untuk perkara yang mudarat. Apa hukum isap rokok? Yang mana isap rokok ni terbukti mudarat lah. Dengan kesepakatan manusia. Okey. Hatta perokok yang kata rokok tak rosakkan pun sebenarnya dia tahu rokok rosakkan kesihatan. Okey, cuma mungkin tak berlaku dekat dia. Mungkin tak berlaku dekat dia lagi ataupun mungkin takdirnya Allah memang tak buat dia sakit sebab rokok. Tapi dia tak nafikan telah berlaku kajian yang terlalu banyak, telah diakui oleh hampir semua manusia daripada pelbagai negara, daripada pelbagai peringkat umur, daripada pelbagai bangsa dengan agama, tahu rokok haram, rokok silap, tahu rokok mudarat. Tahu rokok mudarat. Jadi apa hukum asal pada perkara-perkara yang mudarat ni? Haram. Haram. Okey, hukum asalnya haram. Okey. Jadi al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah wal aslu fil madar al-hurmah ataupun at-tahrim. Bila kita cakap al-aslu fil asya' an-nafi'ah, perkara yang bermanfaat. Perkara yang bermanfaat ni apa? Merujuk kepada adat, kebiasaan. Benda yang bukan ibadat. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, okey? Cara kita bergerak, transportasi kita naik, kan? Itu maksudnya, itu adat. Okey? Jadi jika perkara adat itu bermanfaat, harus. Tapi kalau dia perkara yang bermanfaat tapi pada ibadah, adakah hukum asal padanya adalah harus? Tak. Pengecualian, tidak. Walaupun dia ibadah, walaupun dia bermanfaat, tapi sebabkan dia ibadah, hukum asal pada dia adalah tak harus sehinggalah terbukti ada dalil. Jadi kalau ada orang tanya, apa hukum saya nak solat subuh 4 rakaat? Tambah 2 rakaat, bermanfaat tak? Bermanfaat lah. Tambah rakaat dapat pahala. Kan? Tapi masalah dia sekarang, walaupun dia bermanfaat, dia melibatkan ibadah. Jadi hukum asal pada perkara yang bermanfaat, tapi dia ibadah, dia adalah tak boleh buat sehingga terbukti ada dalil. Okey, tak boleh buat sehingga terbukti ada dah dalil. Jadi apa sebenarnya perkara yang dikecualikan daripada hukum asal ni, iaitu yang kata ianya harus. Yang dikecualikan daripada hukum asal satu perkara adalah harus. Kalau orang tanya, apa yang dikecualikan? Yang pertama, jiwa manusia, harta manusia, okey, hubungan, kita cakap kelamin di antara manusia, itu semua haram. Hukum asal dia haram sehingga dia jadi halal kerana sebab tertentu. Kan, hukum asal bunuh apa? Haram lah. Sehingga dia jadi halal, contohnya, okey, kerana dia ni, kita nak laksanakan hukum qisas kat dia. Pemerintah suruh laksanakan hukum qisas kat dia, kita kena bunuh dia. Dia jadi harus lah, boleh lah buat, halal lah. Asalnya dia haram. Kan? Wal aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil ma'sum tahrimuha. Hatta yaji al hil fa faham hadaka Allahu ma
Kan? Asal perkara pada hubungan kelamin, pada jiwa manusia, pada harta manusia adalah haram. Sehingga terbuktilah ini tidak haram kerana datang dalil. Selesai dalil-dalil yang disepakati. Sekarang kita masuk al-istidlal. Kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, al-istidlalu idza ta'arada 'ammani aw khassani wa amkana al-jam'u bainahuma jumi' wa illa wuqif fa in 'ulima mutaakhirun fanasikun aw 'ammun wa khassun khussa bihi aw kullun 'ammun wa khassun aw kullu 'ammin wa khassin khussa kullun bi kullin. Okey. Susah nak baca yang lah tu. Au kullu 'ammin wa khassin khussa kullun bi kullin. Itu bacaan yang betul dia. Al-istidlal ialah, apa dia perbahasan tentang al-istidlal yang kita jumpa dalam kitab usul fiqh? Al-istidlal ini dibahas di penghujung kitab usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana dia adalah perbahasan terakhir yang bagi tahu kita, setelah kita dah kenal semua dalil ni, sekarang kita nak tahu martabat dalil, mana yang tinggi, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang sederhana. Kemudian kita nak tahu jika berlaku pertembungan di antara dalil, apa kita nak kena buat. Okay, dalam risalah An-Nuqayah ini, Imam Suyuti namakan bab ni dengan bab al-istidlal. Dalam kitab-kitab usul fiqh yang lain, biasanya ulama namakan bab ni dengan bab at-ta'arudu wat tarjih ataupun at-ta'adulu wat tarjih. Bab apabila berlaku pertembungan di antara dalil dan bagaimana untuk menyelesaikan tarjih di antara dalil-dalil tersebut. Okey. So dibahaskan dekat penghujung kitab atas munasabah inilah, kerana munasabah inilah. Okey. Setelah kita dah kenal dalil, setelah kita dah tahu syarat-syarat kepada dalil macam ijma', dalil macam qiyas dan sebagainya ni, sekarang kita nak tahu dari sudut kekuatan siapa paling kuat dalil. Kemudian bila berlaku pertembungan, macam mana kita nak selesaikan. Kata al-Imam As-Suyuti, apabila bertembungnya dua am atau dua khas dan dibolehkan untuk kita gabung antara keduanya, maka kita gabung. Apa maksud gabung ni? Apa maksud gabungkan dalil? Adakah maksud gabungkan dalil itu kita semata-mata tulis dalil pada satu tempat, pada satu kertas, maka itu dah dianggap menggabungkan dalil? Jawapannya sudah tentu tidaklah. Kan? Imam As-Suyuti sekarang sedang merujuk kepada maksud yang khas. Al-jama' dekat sini bukan semata-mata gabung, tapi maksudnya mengharmonikan di antara dalil. Maksudnya hukum yang ada di antara dua dalil bertentangan itu, kita berikan penafsiran di mana dengan penafsiran tersebut tiada percanggahan yang berlaku. Sebab hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalil ni dia tak bercanggah. Sebab sumbernya sama, kesemua datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan yang datang daripada Allah sempurna, lengkap. Tiada kontradiksi dan percanggahan padanya. Allah sebut dalam Al-Quran, kalau Al-Quran ini datang daripada selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan dapati dalam Quran ini ada macam-macam kekhilafan, ada macam-macam pertembungan, macam-macam percanggahan. Sekejap ayat kata macam ni, sekejap ayat kata, banyak percanggahan. Tapi hakikatnya tidak. Jika ada sekalipun percanggahan, maka itu hanyalah percanggahan pada zahir mata kita, bukan pada hakikatnya. Kerana dengan kejahilan kita, zahir bagi mata kita macam bercanggah. Sebenarnya tak. Kalau kita belajar lebih, kita makin alim, makin kita tahu sebenarnya tak bercanggah. Sebab itulah ulama kita, macam antaranya Al-Imam An-Nawawi sebutkan di dalam kitab beliau dalam Ulumul Hadis, namanya Taqrib. At-Taqrib wa Taysir. Kemudiannya dihuraikan
kitab tersebut dikarangkan satu huraian kepadanya, dihuraikan oleh Imam As-Suyuti ni, pengarang risalah kita ini, dalam kitab namanya Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi. Yang mana dalam kitab Taqrib, Imam Nawawi sebut rahimahullah, apabila berlaku pertemuan di antara hadis contohnya, kita panggil dia dalam cabang ilmu hadis mukhtaliful hadis. Okey? Kan? Dipanggil mukhtaliful hadis. Imam An-Nawawi sebutkan, langkah pertama yang kita buat adalah kita kena harmonikan di antara dua dalil yang bercanggah itu. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh seorang ulama yang sangat alim di dalam bidang fiqh, di dalam bidang usul fiqh, di dalam bidang hadis, ulumul hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, ianya tidak mudah. Sebab tu hanya ulama yang sampai level tinggi sahaja yang mampu untuk selesaikan kontradiksi di antara hadis, di antara dalil. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, kita tengok. Antara ulama yang mengarang dalam bidang ni adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengasas mazhab kita. Imam Asy-Syafi'i ada kitab yang dinisbahkan kepada beliau yang bertajuk Ikhtilafu Al-Hadis. Nampak tak? Imam Syafi'i boleh selesaikan kontradiksi dan pencanggahan di antara hadis. Antara ulama juga yang dipuji kemahirannya yang sangat tinggi di dalam isu ni, di dalam isu meleraikan percanggahan di antara dalil dan hadis adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Wafat 313 Hijrah. Yang mana Imam Ibnu Khuzaimah pernah kita cakap pernah mencabar, tahadda. Pernah mencabar ulama dan orang yang ada pada zaman beliau untuk bawakan kepada beliau mana-mana sahaja hadis, dua hadis yang dirasakan bercanggah. Imam Ibnu Khuzaimah kata, meh sini bawa. Bawa hadis-hadis yang kamu kata bercanggah tu, meh sini. Aku akan leraikan percanggahan tersebut dan harmonikan di antara hadis ni. Imam Ibnu Khuzaimah kata, u'allifu bainahuma. Lalu Imam An-Nawawi beri komentar, ini boleh dibuat oleh pakar dalam bidang hadis, fiqh, usul, bahasa Arab sahaja. Bukan untuk semua orang lah. Okey, bukan untuk semua orang. Jadi langkah pertama kita kena buat, kena jamak. Kan? Macam Al-Imam Abdul Rahim Ibnu Al-Husain Al-Iraqi, guru kepada Imam Ibn Hajar, sebut dalam Alfiyah beliau, al-matnu inna fahu matnun akharu wa amkana al-jam'u fala tanafuru. Hadis apabila dia bercanggah dengan hadis yang lain dan kita mampu untuk harmonikan dia, maka sebenarnya tak ada percanggahan pun. Kena harmonikan di antara dalil-dalil. Kena harmonikan di antara hadis-hadis yang dirasakan bercanggah. Kerana kaedah bagi tahu kita apa? Apa kaedah dia tuan-tuan dan puan? Kaedah dia adalah i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Memakai kedua-dua dalil, memakai kedua-dua hadis lebih bagus daripada kita pakai satu hadis, hadis yang lain kita buang. Kita terpaksa buang sebab kita tarjih. Kan? Jadi sebelum kita tarjih ni maksudnya kita pilih salah satu dalil untuk pakai, yang lain kita tak pakai kerana sebab-sebab tertentu. Daripada kita tarjih, lagi bagus kita pakai dua-dua hadis. Okey, lagi bagus kita pakai dua-dua dalil tersebut. Selagi kita mampu. Kan? Apa contohnya kita tengok? Apa contohnya? Contohnya adalah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. La adwa, tak ada penyakit berjangkit. Nabi SAW kata tak ada benda kat dunia ni nama dia penyakit berjangkit. La adwa, tak ada. Hadis sahih.
Tiba-tiba dalam hadis lain, Nabi SAW pernah kata dekat para sahabat, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Larilah kamu daripada orang yang ada penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Sekarang jadi isu. Satu hadis Nabi SAW kata tak ada penyakit berjangkit. Satu hadis yang lain seolah Nabi SAW kata penyakit kusta tu boleh berjangkit. Sebab Nabi SAW suruh lari, betul tak? Takkan Nabi SAW suruh lari, penyakit tu tak berjangkit. Sekarang kita nak buat macam mana? Dua-dua hadis sahih. Dua-dua hadis sahih. Jadi dalam menyelesaikan percanggahan ini, dalam menjamakkan, kita cakap menjamakkan di antara dua hadis ini, kita ada beberapa cara lah. Ana sebutkan satu. Sebahagian ulama menafsirkan bahawa maksud Nabi SAW la adwa, tiada penyakit berjangkit, maksudnya tiada dekat muka bumi ni penyakit yang dia berjangkit dengan sendirinya tanpa keizinan dan takdir daripada Allah. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu semua penyakit yang ada kat muka bumi ni, hatta yang berjangkit sekalipun, kalau dia nak berjangkit, dia mesti berjangkit dengan izin Allah dan qada dan qadar Allah. Bukan dia berjangkit sendiri, bukan dia lompat sendiri berjangkit tanpa Allah takdirkan. Keluar daripada kehendak Allah, tak mustahil. Jadi maksud Nabi SAW la adwa, tak ada penyakit berjangkit. Maksudnya tak ada penyakit yang berjangkit dengan sendirinya tanpa takdir dan izin daripada Allah. Nampak tak? Habis yang Nabi SAW suruh lari daripada orang ada penyakit kusta, macam mana kita nak faham pula? Kita fahami bahawa itu Nabi SAW suruh kita kuarantin lah atau larilah. Kuarantin ataupun pindah tempat. Supaya nak elak daripada kena penyakit yang boleh berjangkit macam kusta. Dan kita dah sebut tadi, boleh tak penyakit berjangkit? Boleh. Habis yang Nabi SAW nafikan tadi, Nabi SAW bukan nafikan tak boleh berjangkit. Nabi SAW nafikan dia berjangkit dengan diri dia sendiri tanpa izin dan kehendak Allah. Maka dengan tafsiran ini, ada pertembungan tak? Tak ada pertembungan. Sebab yang Nabi SAW menafikan pada hakikatnya bukan tak ada penyakit berjangkit, tapi penyakit yang berjangkit Allah. Ini cara paling mudah tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ada beberapa cara lain untuk jamak. Dikemukakan oleh Imam Ibn Salah, Ibn Hajar dan sebagainya. Okay. So itu contoh pertembungan di antara dalil. Kalau kita boleh gabungkan, kita gabungkan. Okay. Kalau kita boleh gabungkan, kita gabungkan. Jika tidak mampu digabungkan, maka ditawakuf. Okey, ana bagi contoh lain untuk gabung. Ana bagi contoh lain untuk gabung. Ada sahabat yang datang ke Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, adakah memegang kemaluan membatalkan wuduk? Lalu Nabi SAW jawab, tak batal wuduk sebab Nabi SAW kata, innama huwa bad'atum mink. Kemaluan tu dia macam anggota badan yang lain, dia sebahagian daripada badan kamu. Pegang tak batal wuduk. Macam kita pegang jari kita pegang tangan kita pegang kaki, tak batal. Samalah. Pegang kemaluan pun tak batal. Ada hadis lain, Nabi SAW kata, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang pegang kemaluannya maka dia kena wuduk. Kan? So jadi percanggahan, nampak macam percanggahan. Macam mana nak selesaikan? Ulama kata, ini bukan mazhab Syafi'i punya cara penyelesaian. Ini contoh sahaja. Ana bagi contoh untuk faham je. Bukan contoh untuk represent mazhab Syafi'i. Ada ulama yang kata, cara untuk kita leraikan percanggahan ni adalah arahan Nabi SAW supaya orang tadi ambil wuduk jika pegang kemaluan. Arahan itu bukan arahan wajib tapi arahan sunat. Bila arahan sunat, maksudnya apa?
Maksudnya bila pegang kemaluan tak batal pun wuduk. Cuma afdal dan sunat lah ambil wuduk. Macam tu. Maka ada percanggahan tak ada antara dua hadis tu? Tak ada percanggahan. Okay, itu salah satu jawapan lah yang ulama kemukakan. Tapi dia bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab lain. Okay. Jika tak mampu gabung, maka tawakuf. Jika kita mengetahui mana satu yang terkemudian, maka ialah yang nasikh. Kalau kita tahu mana yang datang lambat, maka hadis yang lambat tu dah nasikh. Ini yang macam contoh tadi yang Anda berikan. Iaitu mazhab Syafi'i kata bekam tak batal puasa. Habis ada hadis sahih kata bekam batal puasa, aftaral hajim wal mahjum. Mazhab Syafi'i cakap, sebab ada hadis daripada Ibnu Abbas tadi yang kata bekam tak batal puasa. Dan hadis Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas sebut yang beliau nampak Nabi SAW buat sedemikian pada Hajjatul Wada'. Iaitu pada akhir umur Nabi SAW. Pada sekitar 8-9 Hijrah kalau anda tak silap. Kan? Di penghujung. Okay? Di penghujung. Hajjatul Wada', haji perpisahan. Kat penghujung umur Nabi SAW. Maka itu dalil bahawa hadis yang kedua tu datang lambat. Datang sangat lambat. Datang pada akhir-akhir umur Nabi SAW. Hadis yang Nabi SAW kata siapa berbekam batal puasa. Mungkin disebut awal. Hadis yang Ibnu Abbas kata nampak Nabi SAW berbekam pula disebut di penghujung umur Nabi SAW. Maka kita tahu mana yang datang lambat tak? Tahu. Bolehlah kita nasakh. Maka sebab tu mazhab Syafi'i nasahkan hadis yang pertama tadi. Maka mazhab Syafi'i kata bekam tak batal puasa. Kias kepada bekam derma darah. Derma darah tak batal puasa. Melainkan jika kita tahu dengan kita bekam tu kita akan lemah sikit badan, hukumnya makruh. Okey. Jika pertembungan itu di antara am dan khas, maka am itu dikhususkan. Kalau am dengan khas berbekam pula dah. Kalau am dengan khas bertembung, kan? Kalau am dengan khas bertembung, kita akan khususkan yang am. Kita akan khususkan yang am. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW pernah sebut bahawa jiwa orang Islam ini kesemuanya adalah maksum, maksudnya tak boleh kacau dan haram untuk dibunuh. Okey, haram untuk dibunuh. Kan? Yang mana Nabi SAW kata siapa yang ucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka telah selamat dia daripada aku dari sudut nyawa dan hartanya tidak akan dikacau. Tak boleh kacau nyawa dia, tak boleh kacau harta dia. Dia menjadi jiwa yang maksum. Kan Nabi SAW kata waman fa'ala dzalika faqad 'asama minni dima'ahum wa amwalahum. Okey. Maka hukum asalnya hukum tak boleh bunuh orang yang beriman ini adalah umum. Semua sahaja yang ucap 2 kalimah syahadah. Sebab Nabi SAW guna sirah man. Man adalah antara sirah umum. Faman fa'ala dzalika. Siapa sahaja yang ucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat tak boleh bunuh. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi pengecualian. Nabi SAW kata la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath al-thayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tak halal darah seorang Islam tu melainkan 3 perkara. Orang yang dah tua, yang dah kahwin berzina, orang yang dia bunuh orang lain, maka kita boleh bunuh kerana qisas, orang yang murtad. Tu pengecualian kepada tadilah. Okey. Pengecualian kepada keumuman tadi. Nabi SAW kata man fa'ala dzalika faqad 'asama minni dima'ahum wa amwalahum. Faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Okey. Jika pertembungan itu di antara 2 perkara yang kedua-duanya am dan khas dari satu sudut, maka dikhususkan setiap satunya dengan satu yang lain. Ini perbahasannya agak rumit dan sukar. Okey. Yang mana ada dalil
Dia dari satu sudut dia am, dari sudut lain dia khas. Saya bagi contoh. Ini mungkin susah. Ini mungkin susah sikit. Okay, saya akuilah mungkin untuk tuan-tuan dan puan-puan faham agak susah. Tapi saya cuba mudahkan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad menukarkan agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis ni ada sirah am, umum, iaitu man. Siapa je, tak kisahlah laki ke perempuan ke, okay, kalau dia tukar agama, bunuh dia. Am dari sudut, tak kisah siapa yang tukar. Khas dari sudut, hadis ni cerita khusus tentang orang yang tukar agama. Orang yang murtad. Dalam hadis yang lain, sahabat sebutkan, Nahal Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Nabi SAW melarang daripada membunuh wanita. Hadis ni ada sirah am, iaitu an-nisa. Isim jamak yang al-muhalla bi-al, yang dimulakan dengan al. Kan? Bukan alif lam al, sebutan tepat dia. Macam kata Imam Ibn Malik, nakiratun qabilu al mu'athira. Okey. Awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. So al bukan alif lam. Sebab ada alif, sebab ada al pada an-nisa tu. An-nisa kan ada al depan dia. Al itu memberi faedah umum, istighraq. Al-jinsiyah memberi faedah istighraq al-afrad. Okay, maksudnya semua. Nabi SAW melarang daripada membunuh semua perempuan. Am. Am dari sudut semua perempuan, tua ke, muda ke, Islam ke, tak Islam ke, okay, tak boleh bunuh. Khusus dari sudut, itu cerita tentang hukum bunuh ketika perang. Sebab buruk hadis tu kerana ketika perang. Jadi ada umum dan khusus dalam setiap hadis. Sekarang ada orang tanya kita, satu soalan yang susah. Ada orang tanya kita, jika ada seorang wanita, na'udzubillah, murtad, adakah dilaksanakan hukum hudud ke atasnya? Hukum hudud maksudnya diminta untuk bertaubat. Jika tidak, maka dilaksanakan hukum bunuh lah. Okay? Dalam Islam, hukum hudud untuk orang murtad ke atasnya. Dari satu sudut, ya, sebab hadis kata man baddala dinahu faqtulu, umum. Dari sudut lain ada hadis kata nahan Nabi SAW an qatlin nisa. Kan? Nahan Nabi SAW an qatlin nisa. Jadi macam mana kita nak buat? Imam Suyuti kata am yang ada pada hadis pertama dikhususkan dengan khas yang ada pada hadis kedua. Am man baddala dinahu faqtuluh. Silap. Am pada Nabi SAW an qatlin nisa, am pada an-nisa dikhususkan dengan hadis man baddala dinahu faqtuluh. Khusus dari sudut hadis tu cerita tentang hukum murtad. Khas yang ada pada man baddala dinahu faqtuluh adalah khas pada hukum murtad. Maka boleh bunuh pada hukum murtad sahaja. Jadi larangan untuk membunuh wanita secara umum dikhususkan dengan boleh membunuh mereka jika mereka murtad sahaja. Am yang ada pada nahan Nabi SAW an qatlin nisa dikhususkan dengan khas yang ada pada man baddala dinahu faqtuluh, iaitu kes murtad. Khasnya adalah ianya kes murtad. Okey, khasnya adalah dengan apa nama dia? Kesnya adalah kes murtad. Dan am yang ada pada hadis man baddala dinahu dari sudut adakah merangkumi semua, dia boleh dikhususkan dengan nahan Nabi SAW an qatlin nisa. Dengan am yang ada pada qatlin nisa. Apa am yang ada pada qatlin nisa? Iaitu semua boleh dibunuh kecuali wanita. Pun boleh juga. So ada dua cara. Untuk selesaikan. Sama ada orang tu berpegang am yang ada pada hadis kedua dikhususkan dengan khusus yang ada pada hadis pertama, ataupun dia berpegang am yang ada pada hadis pertama dikhususkan dengan khusus yang ada pada hadis kedua. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis hukum, kita ahli hukum, ulama akan sebutkan dua cara ni.
Sama ada kita ambil am yang ada pada hadis pertama, kita khususkan dengan khusus yang ada pada hadis kedua. Am yang ada pada nahan Nabi SAW an-qatl nisa dikhususkan dengan man badala dinahu faqtulu, iaitu pada kes murtad. Ataupun kita ambil am yang ada pada hadis kedua, iaitu man badala dinahu faqtulu, dikhususkan dengan khusus an-nisa tu. Okey, nahan Nabi SAW an-qatl nisa, iaitu khusus kepada perempuan. So sekarang ada dua cara. Yang ada pada hadis pertama dikhususkan dengan khas yang ada pada hadis kedua. Jadi kalau tengok di antara dua cara ni, mana yang didahulukan? So ulama usul fiqh kata kita dahulukan dengan apa? Dengan am yang ada pada hadis man baddala dinahu faqtuluh. Silap. Dengan am yang ada pada nahan Nabi SAW an-qatlin nisa dikhususkan dengan man baddala dinahu faqtuluh. Itu dia. Okey, setahu dalam mazhab Syafi'i lah sekurang-kurangnya. Okey. Nahan Nabi SAW an-qatlin nisa, am yang ada pada hadis tu dikhususkan dengan kes murtad man baddala dinahu faqtuluh. Termasuklah wanita. Masuklah wanita. Kenapa? Sebab perbahasan dia agak panjang, tapi secara mudahnya kerana am yang ada pada nahan Nabi SAW an-qatlin nisa itu am yang lemah kerana dia masuki banyak taksis. Kaedahnya apabila suatu am itu lagi banyak masuk taksis pada dia, lagi banyak dikhususkan, dia jadi lagi lemah. Manakala am yang tak dikhususkan, tak ada taksis yang banyak masuk, dia lagi kuat daripada am yang lagi satu. Maka am yang ada pada nahan Nabi SAW an-qatlin nisa lemah kerana banyak pengecualian yang boleh masuk. Nabi SAW melarang daripada bunuh wanita. Tapi kalau wanita murtad boleh bunuh. Tapi kalau wanita tu bunuh orang lain boleh kisos dia. Tapi kalau wanita tu berzina boleh rejam dia. Berzina lepas muhsan. Ini kan berzina muhsan. So banyak pengecualian yang boleh masuk dekat am yang ada dekat an-nisa. Berbeza dengan am yang ada dekat man badala dinahu faqtuluh. Pengecualian yang boleh masuk mungkin sikit je. Disebabkan itu, am yang ada dekat man badala dinahu faqtuluh lagi kuat daripada am yang ada dekat nahan Nabi SAW an-qatlin nisa. Bila am yang ada pada hadis nahan Nabi SAW an-qatlin nisa tu lemah, maka kita khususkan dia dengan khusus yang ada pada man badala dinahu faqtuluh. Iaitu khusus pada kes murtad. Okay, itu perbahasannya. Agak berat okay, tapi itulah dia. Itulah realiti ilmu usul fiqh, betul tak? Kan, kalau usul fiqh ini mudah sangat, nescaya ramailah orang yang jadi mujtahid. Tapi dia ilmu yang sukar, sedikit sebanyak sukar. Okay. Wa yuqaddimu al-zahir wal mujibu lil ilm ala al-dhanni wal kitabi was sunnah ala al-qiyas. Didahulukan yang zahir jika berlaku pertentangan di antara zahir dan zahir dan muawwal. Yang zahir dan perlu ditakwilkan, maka yang mana kita dahulukan? Kita dahulukan yang zahir. Okay, kita dahulukan dalil yang zahir ataupun tafsiran yang zahir. Tafsiran yang zahir. Sebagai contoh. Apabila datang lafaz, contohnya Nabi SAW sebut, ataupun dalam okay, Nabi SAW sebut, tak hadis. Nabi SAW apabila ditanya tentang adakah kena ambil wuduk daripada daging unta, Nabi SAW suruh ambil. Kan? Nabi SAW suruh ambil wuduk dari bila makan daging unta. Okay. Tawadda'u. Dalam bila sahabat tanya, kemudian Nabi SAW cakap tawadda' min luhumil ibil. So sekarang ni tawadda' zahirnya merujuk kepada wuduk lah. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan muawwalnya yang ditakwilkannya dekat sini adalah ianya merujuk kepada basuh tangan sahaja. Sebab wuduk dari sudut asal bahasa Arab dia basuh tangan je lah. So basuh tangan sahaja ke wuduk terus? Wuduk dengan maksud syarak ni. Yang zahirnya wuduk dengan maksud syarak sebab Nabi SAW bicara tentang agama, hukum hakikat agama. Jadi kita dahulukan yang zahir terhadap yang muawwal. Itu contoh. Walaupun bukan atas mazhab Syafi'i lah, atas mazhab Hanbali.
Dan dalil yang mewajibkan ilmu ke atas zon. Dalil yang qat'i macam Al-Quran, hadis mutawatir yang lagi kuat daripada dalil hadis ahad. Dalil yang dalalah dia nas lagi kuat daripada dalil yang dalalah dia zon. Dia dahulukan Alkitab dan As-Sunnah ke atas qiyas. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Maksudnya selagi kita boleh guna Al-Quran dan Sunnah, tak ada keperluan untuk guna qiyas, kita tak guna qiyas. Kita tak guna qiyas. Dan inilah maksud para ulama, la ijtihada ataupun la qiyasa fi mawridin nas. Okay, jika ada Al-Quran dan Sunnah, tak perlu untuk kita qiyas. Kan, tak perlu untuk kita qiyas. Kita qiyas kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah lah. Okay, kita qiyas kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah ulama tak bagi kita untuk buat qiyas ke atas qiyas. Saya bagi contoh. Arak hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita kiaskan dadah kepada arak. Dadah kepada arak. Okey. Kemudian orang tanya tentang hukum hidugam. Kita cakap hukum hidugam haram. Sebab apa? Kita kias hidugam dengan dadah. Tak payah. Tak perlu kias hidugam dengan dadah. Kias terus hidugam dengan arak. Nampak tak? Kalau ada nas sekarang ni, arak yang mansus telah diberitahu hukumnya dalam Quran dengan Sunnah. Kullu muskirin haram. Contohnya. Datang isu hidugam. Kita boleh kias je hidugam terus dengan minum arak. Tak perlu kita nak, okey. Al-Quran dan Sunnah ada cakap minum arak haram. Kita kias dadah dengan minum arak. And then kita kias hidugam dengan dadah. Tak ada keperluan. Daripada kita kias hidugam dengan dadah, kita kias terus ke Quran dan Sunnah. Sebab tak perlu untuk pergi ke kias. Kita tak payah kias kepada kias. Kalau ada, boleh kias dengan Quran, boleh guna Quran dan Sunnah. Kan? Itu satu contoh lah untuk tafsiran apa maksud didahulukan Al-Quran dan Sunnah ke atas kias ni. Contoh yang lain ada, bila Al-Quran dengan Sunnah dah sebut nas jelas, tak payah pakai kias. Okay, bila Al-Quran dengan Sunnah dah sebut secara jelas, tak perlu pakai kias. Apa contohnya? InsyaAllah kita sambung minggu depan. Okay. Untuk contoh mendahulukan Al-Quran Sunnah terhadap kias dan juga didahulukan kias jali ke atas kias khafi. Okay, didahulukan kias jali ke atas kias khafi ni. Kita tengok minggu depan insyaAllah. Dan baki lagi beberapa minit je, Ana buka ruang untuk soal jawab lah. Okay. Jika ada soalan, sekejap Ana nak tengok. Ustaz, bagi urusan ibadah, ada juga orang yang berhujah kata apa dalil Rasulullah SAW melarang selawat ramai, baca Yasin malam Jumaat. Sedangkan kita maklum jika dibuka pintu sebegini rosak agama Islam, bagaimana menanganinya? Soalan yang bagus. Dari sudut ibadah, ulama sepakat, boleh kata hampir sepakat lah. Setahu ana jumhur sepakat di atas kaedah fiqh yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-hadar ataupun tawakuf. Atau dinaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Ashbah wa Nadhair. Kan? Jadi orang yang dibuat ibadah baru, yang dibuat cara baru, dialah yang dituntut untuk bawa dalil. Bukan kita yang dituntut untuk bawa dalil melarang. Nampak tak? Siapa yang kena bawa dalil? Jika ada orang buat ibadah baru contohnya, adakah kita yang melarang ni perlu bawa dalil ataupun dia yang bawa dalil, dia yang buat ibadah baru ni kena bawa dalil? Yang nak melarang kena bawa dalil ke yang nak bawa dalil, yang nak buat ibadah baru kena bawa dalil? Jawapannya yang bawa ibadah baru tu kena bawa dalil. Okey. Bila tak ada dalil yang jelas, yang cukup kuat, jelas dari sudut dalalahnya dan cukup kuat dari sudut kehujahannya, maka amalan tersebut yang baru diada-adakan itu boleh jadi bid'ah lah. Sebab tu ulama kita pun berbahas tentang hukum solat ar-raghaib contohnya kan. Okay, solat pada Jumaat yang khas, okay, Jumaat ketiga ke Jumaat terakhir bulan Rejab dan sebagainya kan, difatwakan oleh ramai ulama dalam mazhab kita sebagai bid'ah. Hatta ada perdebatan yang masyhur di antara Imam Ibn Salah dengan Al-Izz bin Abdul Salam. Imam Ibn Abdul Salam. Antara kandungan utamanya adalah kerana solat raghaib tu ibadah baru. Hajatkan kepada dalil kan. Orang yang nak dakwa kepada ada ibadah baru tu yang dituntut untuk bawa dalil. Bukan orang yang nak melarang. Bukan yang melarang tu kena bawa.
Orang yang nak melarang dia tak payah bawa sebab dia berpegang pada asal. Asalnya tak ada ibadah sehingga terbukti ada ibadah. Kalau lelaki dan perempuan pergi bersukan di tempat sukan memakai pakaian ketat dan membentuk aurat badan. Membentuk aurat badan, adakah boleh? Takkan nak pakai baju kurung dan jubah, adakah boleh? Pergi bersukan di tempat sukan memakai pakaian ketat dan membentuk aurat badan. Hukum pakai pakaian ketat ni makruh ataupun khilaful aula. Hukum pakai pakaian ketat di depan orang ajnabi sehingga dilihat oleh orang lain haram. Haram. Kan? Jadi kalau dia bersukan, pakailah pakaian yang kalau dia pakai pakaian ketat, dia duduk dalam rumah seorang-seorang, haram tak? Tak haram. Dia saja, lelaki contohnya, dia pakai t-shirt ketat, duduk dalam rumah, haram tak? Haram. Haram tu kalau dia pergi kat tempat ada orang lain nampak dia ajnabi. Okey? Haram lah. Jadi apa solusi dia? Solusi dia pakailah baju yang labuh dan tak ketat, yang tak menampakkan bentuk badan. Okey, tak menampakkan bentuk badan. Memang tak payahlah pakai kurung dengan jubah, yang pakai baju sukan tapi tak payah pakai yang nampak badan. Begitu juga penyakit tidak akan berjangkit dengan izin Allah. Bukankah berusaha itu diperlukan? Jangan ambil perkataan penyakit tak berjangkit sendiri. Usaha memang diperlukan. Syarak tak nafikan suruh kita berusaha. Masalah dia sekarang ni, hadis tu bukan isu usaha tak usaha. Hadis tu bukan bincang tentang isu nak berubat ke tak berubat. Hadis tu bincang tentang isu boleh tak penyakit berjangkit. Faham tak? Hadis tu bukan bincang isu perlu tak usaha untuk cari penawar ataupun tak perlu usaha cari penawar. Bukan, itu bukan bincangan hadis. Okay, dari sudut perlu ke tidak kita berusaha untuk cari penawar, sudah tentu perlu kan? Memang Islam suruh kita cari penawar. Memang Islam suruh kita buat sebab. Okay? Islam suruh kita buat sebab. Bila Islam suruh kita tawakal, Islam suruh kita buat sebab. Nabi SAW kata, kalau kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kamu akan jadi macam burung. Pagi-pagi keluar rumah, petang-petang dia balik rumah dia, perut dia dah penuh. Lau tawakkaluna ataupun tatawakkaluna. Okay, tawakkaluna pun boleh, hazaf tak. Lau tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulikum. Okay, lakuntum kattuyur. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kamu akan jadi macam burung. Pagi keluar rumah, petang perut dia penuh. Tapi dia keluar rumah lah. Dia berusaha dan dia melakukan sebab. Kan? Perbuatan burung dia keluar daripada rumah dia untuk cari rezeki, untuk cari cacing untuk dimakan. Macam kita lah berusaha untuk cari rezeki. Macam kita berusaha untuk cari penawar. Macam kita berusaha untuk cari ubat. Kan? Petang-petang dia balik, perut dah penuh dah. Allah mudahkan urusan dia. So memang Islam suruh kita buat sebab. Islam suruh kita usaha. Tapi hadis tadi bukan nak bincang tentang usaha dan sebab. Hadis tadi nak bincang tentang penyakit tu boleh berjangkit ke tidak. Satu Nabi SAW kata tak boleh berjangkit, satu Nabi SAW kata boleh berjangkit. Okay? Tak ada soalan lain lah. So sampai sini sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah. Lemah tidak cakap dari jangan sendiri. Moga antum semua dapat manfaat. InsyaAllah kita jumpa minggu depan dan mungkin khatam minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.